Okey, hai. Assalamualaikum. Selamat pagi diucapkan kepada semua murid-murid SMK Ambrose. Okey. Sebelum itu, cikgu nak beritahu terlebih dahulu, semoga kamu semua berada dalam keadaan sihat dan sejahtera. Okey, saya dimaklumkan ada juga murid yang sedang menjalani kuarantin kan. Semoga kamu dipermudahkan segala urusan dan sentiasa berjaga-jaga. Okey, sentiasa berwaspada. Okey, duduklah di rumah sekiranya tidak ada urusan penting di luar. Saya yakin tak ada urusan penting untuk kamu keluar, kecuali kalau kamu perlu ke hospital ataupun ada emergency case lah baru kamu keluar. Sekiranya tak ada, duduklah di rumah. Okey, kita teruskan. Hari ini kita akan belajar subjek apa? Subjek pengurusan diri. Okey. Okey, hari ini saya akan tumpu kepada unit 3 iaitu advokasi diri. Tajuknya ialah memanfaatkan kesedaran diri. Okey. Sebelum tu, kita nak tahu dulu apa yang dimaksudkan dengan advokasi diri. Advokasi diri ini adalah menyuarakan hak untuk diri sendiri. Setiap orang perlu suarakan haknya untuk diri sendiri. Okey. Mari kita tengok terlebih dahulu apa yang dikatakan kena suarakan hak untuk diri sendiri ni. Okey. Sebelum tu, saya akan terangkan maksud perkataan. Saya akan tumpu dua benda pada hari ini iaitu hala tuju dan juga kerjaya. Okey, apa yang dimaksudkan dengan hala tuju? Hala tuju ialah kehendak atau sasaran kita pada masa hadapan. Okey, yang kedua adalah kerjaya. Kerjaya itu adalah profession ataupun pekerjaan seseorang. Okey, beza hala tuju tu kehendak kita. Okey, apa yang kita nak. Kerjaya itu adalah pekerjaan. Okey. Okey, kat sini ada beberapa jenis kerjaya. Okey, sebelum tu, setiap orang ada minat yang tersendiri. Dia nak jadi apa? Contohnya kamu nak jadi apa? Kamu nak jadi cikgu ke? Kamu nak jadi polis ke? Setiap orang ada perbezaan minat dia. Okey, ada yang sama tapi kadang-kadang dia nak capai tu cara yang berbeza. Setiap orang ada cara dia yang berbeza. Okey, sebelum tu cikgu nak tanya, apa yang dikatakan dengan minat? Apa yang dikatakan dengan minat? Minat ni adalah kegemaran ataupun kecenderungan untuk sesuatu. Okey. Yang pertama kita tengok kat sini. Okey, apa jenis kerjaya? Okey, yang ni yang dikatakan guru. Okey, jenis kerjaya itu adalah pekerjaan kan? Okey, yang pertama adalah guru. Yang kedua adalah doktor. Yang ketiga adalah, ni apa? Ini adalah chef. Chef ataupun orang panggil tukang masak. Okey, yang keempat adalah polis. Yang kelima adalah, ada kapal terbang ni selalu jadi apa? Jadi jurutera. Okey, juruterbang. Yang keenam adalah bomba. Dan yang ketujuh adalah ahli muzik. Okey, siapa kata ahli muzik itu bukan kerjaya? Walaupun kita minat menyanyi ke, kamu minat main alat muzik ke, tapi kamu boleh jadikan sebagai kerjaya. Contoh dia, kita tengok artis-artis Malaysia, siapa? Penyanyi yang kamu suka, Datuk Siti Nurhaliza. Okey, dia jadikan sebagai muzik itu sebagai kerjayanya. Okey? Kamu pun boleh macam tu. Okey, apa yang kamu minat tak mustahil untuk jadikan sebagai kerjaya kamu akan datang. Okey, kita tengok. Okey, kita tengok kerjaya tukang masak. Okey, apa ciri-ciri ataupun apa yang perlu kita buat sekiranya kamu adalah tukang masak? Yang pertama, mestilah bekerja di restoran ataupun di kedai-kedai makan. Yang kedua, menyediakan perkhidmatan catering. Catering ni yang masak banyak-banyak tu. Contoh pergi dekat sesuatu event. Event tu macam ada program ke ataupun suatu majlis ataupun di kenduri, orang panggil perkhidmatan catering untuk masak. Okey. Yang ketiga adalah membuka gerai. Yang keempat adalah menjual produk sejuk beku. Produk sejuk beku ni orang panggil frozen. Okey.
Okey, kita tengok kejayaan seterusnya. Pelukis. Okey. Pelukis. Kamu tengok gambar di situ, dia ada melakar kan? Okey, kita tengok yang pertama adalah melukis mural. Okey, apa yang dikatakan dengan melukis mural? Mural ni kalau kamu perasan, di dinding yang ada yang lukis cantik-cantik tu kan, itulah yang dikatakan dengan mural. Okey, tapi kamu janganlah pula pergi conteng sesuka hati, nanti jadi vandalisme pula. Okey, kamu kena ada lesen ataupun orang panggil kamu untuk lukis kat situ. Tapi kalau kamu tak ada lukis mural kat situ, kamu buatlah kat rumah kamu ke, ataupun lakar dulu di kertas kosong kan, supaya tak adalah jadi vandalisme. Okey. Yang kedua adalah mencanting batik. Mencanting batik ni, kamu tengok dekat kain batik kan, corak-corak batik tu, kamu tengok corak-corak dia macam mana. Itulah, orang yang pandai mencanting ni dia akan membentukkan corak-corak yang lawa. Dia akan corak contoh bunga ke. Itulah dipanggilkan mencanting batik, okey? Yang ketiga adalah menjual lukisan. Okey, itulah saya cakap. Siapa kata minat tak boleh jadikan sebagai kerjaya? Okey, kalau kamu minat melukis, kamu juga boleh menjual lukisan kamu. Tapi pastikanlah lukisan kamu tu cantik kan? Kalau kamu pandai melukis, tak salah. Kamu jual saja. And kebanyakannya orang yang menjual lukisan ni, harga dia boleh mencecah sehingga ribuan ringgit. Kalau dia sebab mata orang seni ni lain tau. Mata orang seni ni dia pandang, oh ni art. Dia orang panggil macam tu. Okey, yang keempat, menjadi seorang pelukis grafik. Okey, kita tengok apa ciri-ciri kejaya yang seterusnya ialah pereka fashion. Apa yang dikatakan dengan pereka fashion? Okey, kat sini dia ada nampak seorang perempuan sedang mengukur baju ataupun tengah design baju tu. Okey, kita tengok ciri-cirinya. Adalah yang pertama, bekerja di butik pakaian. Okey, kebanyakan pereka fashion ni dia ada butik pakaian. Yang kedua, mereka pakaian. Mereka pakaian ni dia designkan dalam bentuk yang baru, guna idea dia yang tersendiri. Okey. Yang ketiga, menjahit pakaian sendiri. Yang keempat, dia menjual pakaian dia. Yang kelima, menyediakan kursus jahitan. Okey, contoh pereka fashion terkenal di Malaysia, siapa? Contohnya adalah Rizma Ruzaini. Kamu boleh Google. Ramai artis-artis yang terkenal gunakan khidmat Rizma Ruzaini sebagai pereka fashion baju mereka. Okey? Okey, kita tengok ciri-ciri yang seterusnya. Mekanik. Apa yang dikatakan dengan mekanik? Okey, kita tengok ciri-ciri dia. Bekerja di sektor pemotoran. Pemotoran ni mesin-mesin lah. Selalunya orang mekanik ni dia pandai bab-bab mesin. Okey. Yang kedua, dia membuka bengkel sendiri. Okey, kalau dia tak ada modal untuk buka bengkel sendiri, dia akan mencari pengalaman untuk bekerja di bawah orang terlebih dahulu. Okey. Contohnya dia bekerja di bengkel motor, di bengkel kereta, okey, atau apa-apa sahaja yang berkaitan dengan pemotoran. Okey. Yang ketiga adalah membaiki pelbagai jenis mesin. Okey, kita tengok yang seterusnya. Kenali potensi diri. Okey, sebelum kita nak capai impian kita, kita kenal dulu apa potensi diri kita. Okey, kita tengok apa itu maksud potensi diri. Apa yang dikatakan dengan potensi diri? Potensi diri ini adalah bakat, kebolehan dan kekuatan yang ada dalam diri kita. Contohnya apa? Contohnya, kamu pandai melukis. Itu adalah bakat. Contohnya, kamu pandai memasak. Itu pun adalah bakat. Okey, kebolehan yang ada pada diri kamu. Yang kedua, bakat ni kita perlu dipupuk dan diasah. Okey, apa yang dikatakan dipupuk dan diasah? Sekiranya kamu pandai melukis, kamu kena train hari-hari untuk pastikan lukisan kamu makin cantik dan makin cantik. Sekiranya kamu pandai memasak, kamu kena pastikan kamu hari-hari train. Okey, tukar hari ni masak yang macam ni, esok masak macam ni. Pelbagaikan menu masakan kamu untuk asahkan lagi bakat kamu, untuk sedapkan lagi masakan yang kamu buat. Okey. Yang ketiga, kena ada keyakinan diri. Nak jadi sesuatu kamu kena yakin. Janganlah takut-takut kan. Nak buat takutlah, nak buat macam ni takutlah. Tak boleh. Kamu kena yakin. Okey?
Yang keempat, berusaha untuk mengembangkan potensi diri sendiri. Okey, nakkan sesuatu kamu kena usaha. Usaha itu tangga kejayaan kan? Jadi kamu kena usaha untuk kembangkan lagi potensi yang ada pada diri kamu. Okey, macam mana nak usaha? Macam mana kita nak pamerkan minat kita? Macam mana kita nak bagi tahu ke orang kita ada potensi semua tu? Okey, kita tengok satu persatu. Yang pertama kat sini adalah keluarga. Okey. First kali kamu kena bagi tahu kat mak ayah kamu ataupun penjaga kamu apa minat kamu. Contohnya lah kamu pandai memasak. Kamu bagi tahu kat mak ayah kamu, saya pandai masak. Okey, saya sukalah masak. Saya minat sangat nak masak. Okey, itu bagi tahu minat kamu. Yang kedua, tunjukkan bakat. Okey, janganlah cakap saya minat masak tapi malas nak masak. Jadi kena tunjukkan bakat. Macam mana nak tunjukkan bakat ni? Melalui pertandingan. Okey, kalau ada pertandingan-pertandingan yang berkaitan dengan masak, kamu masuk. Nak tunjukkan kamu ni betul-betul minat kan? Yang kedua, kamu boleh memasak di rumah. Okey, hari-hari tolong mak kamu untuk masak. Petang-petang tu kan, mak saya hari ni nak masak paprik. Itu kamu boleh dikatakan sebagai tunjuk bakat jugalah. Okey. Yang ketiga, melalui jualan. Okey, macam mana nak jual? Sekarang ni banyak sangat orang berniaga atas talian. Atas talian ni online lah. Okey, berniaga secara WhatsApp, kan, WhatsApp group, ada di Instagram, di Facebook. Okey, itu kamu boleh kembangkan lagi jualan kamu. Ataupun kamu ada modal, kamu ada gerai, okey, ataupun kamu tumpanglah di gerai mana-mana, saya nak letak saya punya kuih ni, saya nak letak kat situ. Itu contohnya lah. Okey, yang seterusnya adalah melalui organisasi sekolah. Okey, boleh juga kamu nak tunjukkan bakat kamu melalui sekolah. Macam mana nak tunjuk bakat kat sekolah ni? Okey, yang pertama, beritahu minat kamu kepada guru. Saya yakin ada di kalangan kamu ada bagi tahu kat cikgu kamu minat apa. Betul tak? Okey. Yang kedua, kamu tunjukkan bakat. Okey, selalu kat sekolah ni ada pertandingan. Contohlah ada pertandingan buat craft tangan kan. Dekat Ambrose kita ada craft tangan kan. Okey, murid-murid sertai pertandingan craft tangan tu contoh. Okey. Kalau masak, ada pertandingan masak, kamu pun masuk untuk tunjukkan bakat kamu ni boleh masak. Okey. Yang ketiga, jualan. Jualan pada hari keusahawanan ke hari kantin. Selalunya hari kantin lah kita buat jualan ni kan kat sekolah. Okey, selesai tajuk kita pada hari ini. Okey, iaitu memanfaatkan kesedaran diri daripada segi apa? Kenali minat, potensi dan matlamat diri. Okey, siapa yang rasa macam cikgu saya tak tahulah apa minat saya pun tak tahu saya nak jadi apa. Tak. Semua orang ada minat yang tersendiri. Apa yang kamu nak buat, kamu suka buat, itu adalah minat. Okey? Itulah dipanggil kegemaran yang cikgu terangkan tadi kan. Contoh kamu minat main bola, itu adalah minat. Okey? Contoh kalau kerjaya itu hala tuju kamu minat nak jadi apa? Contoh kamu nak jadi polis, kamu nak capai cita-cita kamu, itu adalah hala tuju untuk mencapai minat ke arah kerjaya. Okey, yang cikgu dah terangkan tadi. Okey, cikgu harap semua faham. Okey, sekarang ni cikgu nak selepas kamu tonton video yang cikgu tayangkan ni, kamu perlu menjawab permainan kuis yang cikgu berikan di dalam WhatsApp, iaitu permainan word wall. Okey, cara bermain dia kamu hanya perlu klik sahaja jawapan yang betul. Okey, nanti kamu akan buka pada laman web tersebut. Kamu hanya perlu tuliskan nama dan kamu klikkan jawapan yang betul. Kemudian cikgu nak kamu screenshot, okey, tangkapan skrin, gambar hasil kerja kamu dan hantar pada WhatsApp peribadi cikgu. Okey. Okey, itu sahaja. Sekian, terima kasih. Semoga semuanya faham dengan apa yang cikgu terangkan, dan cikgu berharap semuanya berada dalam keadaan yang baik-baik di rumah. Okey, sentiasa jaga diri. Okey, patuhi SOP. Jangan lupa hand sanitizer. Okey, jangan suka-suka hati nak keluar pergi merata-rata, tak boleh. Okey, jaga diri kamu. Okey, semoga berjaya. Assalamualaikum.